ada benda yang diberitahu bahawa ianya lebih bernilai daripada sesuatu yang bernilai yang lain, yang hanya kadarnya diketahui oleh. Beruntung umat Nabi Muhammad SAW ini kerana menerima anugerah Ramadan yang tidak terhingga. Ramadan sememangnya banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang besar yang ada pada Ramadan ialah unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya tuan-tuan Al-Quranul Karim, petunjuk, hidayah, furqan, pembeza antara kebenaran dan kebatilan. 17 Ramadan adalah peristiwa nuzul Quran yang diingati di seluruh negara kita. Walaupun tarikhnya dikhilafkan oleh para ulama, tetapi kita mengambil persempurnaan 17 Ramadan, hari Isnin yang akan main ini ialah peristiwa nuzul Quran. Kalau ikut kalender 18 atau 19 itu. Tetapi perkiraan Hijri ini mula maghrib dia kira dah masuk 17 Ramadan. Jadi kita tak kira siang hari itulah dalam kalender itu, kita kira hari Senin ni malam tu dah malam 17. Peristiwa itu adalah untuk kita mengenangkan turunnya Al-Quran ini, yang kalau tak ada Al-Quran ini tuan-tuan, manusia akan meraba-raba. Apa dia yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Apa yang kita tahu dalam dunia ini tuan-tuan? Kita tak tahu apa. Kita memakan makanan-makanan yang halal adalah kerana Al-Quran memberitahu kita, uhilla lakum at-tayyibat, kami halalkan bagi kamu makanan-makanan yang baik. Dah baik, ada kualiti, halal lagi, yang mana disebutkan padanya nama Allah, ataupun yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Al-Quran juga bagi tahu kat kita benda-benda yang haram. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, diharamkan bagi kamu bangkai. Jadi kita makan, kita tak makan benda tak sebelah dengan nama Allah. Wad-damu, benda-benda yang darah najis. Walahmul khinzir, dan daging khinzir. Quran ni tuan-tuan bahasa Arab, tapi negara Arab hak memahami bahasa Quran tu, dia pun tak kenal khinzir ni. Pasal khinzir ni dia tak membiak dalam suasana geografi negara Arab yang kering kontang lembah apa tu. Nampak tak sifat universal globalnya Al-Quran tu? Bukan untuk orang Arab saja, untuk seluruh orang Islam dan seluruh manusia keseluruhan. Beritahu jangan makan khinzir. Mereka pun patuh walaupun dia tak kenal khinzir tu dulu. Maknanya manusia ni perlu petunjuk. Kenapa? Allah Ta'ala buat turun manusia yang pertama, Adam alaihissalam, di bumi dulu dalam keadaan yang tidak tahu menahu tentang soal dunia ni. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah pesan ke Adam, tak apa, pergi. Tapi jika datang kepada kamu selepas itu minni, daripada aku, hudan. Hudan bermakna dalilan, petunjuk. Quran tu, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk tu, hukum hakam yang ada dalam tu, mereka ni jangan bimbang, jangan duduk bersedih. Turun. Segala puji bagi Allah tentu. Jadi dah masuk momentum yang ke berapa Ramadan ni? 13 lah, 14. Tak ada kira apa. Adakah semangat kita terhadap Al-Quran telah luput?
Atau kita dah mula kembali kepada normalisasi kita sebelum Ramadan. Tak kira lah apa situasi kita lah ni, kita mengambil pesanan ini untuk diri saya juga, pada tuan-tuan. Teruskan semangat kita untuk mencari gali dan meraih ganjaran yang disediakan oleh Allah dalam Ramadan, terutamanya pembacaan Al-Quran yang berterusan. Janganlah tadarus saja. Baguslah tadarus tu kan, tapi curi masa kita yang lain untuk membaca Al-Quran di jalan, dalam kereta, awak mainkan Al-Quran. Di rumah, setiap kali solat fardu ni hari Jumaat ni satu tak pergi ke mana, manfaatkan. Kalau tak sempat juga, begitu pun paling tidak curi masa untuk mendengar Al-Quran. Apa saja yang berkait dengan Quran itu tadi pun main faedah. Dengar ke, faham ke, tak faham ke, walau satu huruf, nescaya berkebajikan untuk membaca. Muslimin muslimat, Imam Nawawi menyebut di dalam Al-Adhkar, dalam bab tilawatul Quran, dia kata perlu diingat bahawa membaca Al-Quran itu merupakan zikir yang paling utama. Yang menjadi tuntutan daripada membaca Al-Quran adalah mempelajari ayat-ayatnya dengan saksama. Kita belajar, mempelajari, belajar. Belajar itu apa? Tadarus itu belajar. Nabi SAW sebut tajuk belajar ini dalam hadis. Satu riwayat yang sahih menyebutkan Nabi sabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum." Tiadalah satu kaum duduk di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, mereka baca Quran dan mereka tadarus. Tadarus tu belajar. Ada orang tegur, ini sila, ini dengung sikit. Melainkan turun kepada mereka ketenangan dan juga malaikat mengerumuni mereka. Kaum dalam hadis ni bukan kaum Melayu, Iban, Cina apa. Kata ulama, kaum iaitu lebih daripada 3 orang. Kaum duduk di rumah Allah ni, baca, lepas tu mereka belajar. Orang-orang ni akan diliputi dengan rahmat dan juga para malaikat mengerumuni mereka. Soal bacaan kita betul ke tak betul ke, tuan-tuan, kita letak nombor 2 lah. Kadang-kadang kalau kita ambil sentimen ni, orang tak apa nak lancar ataupun ada kekurangan pada bacaan dia, jadi nak segan nak join majlis-majlis lagu tu. Itu di Masjid Zahir Al-Ustaz, mulai tahun ni Jabatan Agama kita macam ada buat tambahan program sikit lah pada tadarus tu. Biasanya kita tadarus tu di kalangan ahli-ahli Al-Quran sungguh lah. Lalu kita pecah satu kumpulan yang ahli-ahli Quran tu, semua tera dah kita kata. Mereka ni membawa kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu juga untuk membimbing tanpa mengira suara sedap, tak sedap, pandai baca, tak pandai baca, kurang pandai dan sebagainya ni, untuk terus dibimbing nak mencapai maksud wa yatadarrasunahu bainahum. Buka minda kita juga selepas ni jangan ada segan untuk belajar Al-Quran dalam apa jua keadaan dan bentuk format sekalipun. Kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, tadarus malam ke, kelas pengajian ke, kelas tadabbur ke, apa saja berkait dengan ilmu Quran belajar. Kerana kita baru menunaikan mungkin 2 daripada tanggungjawab kita pada Quran. Kita jangan rasa kita lancar baca Quran dah, clear dah, insyaAllah nanti esok selamat, alhamdulillah insyaAllah. Tetapi sebenarnya ada lagi di sana tanggungjawab kita yang belum kita lunas terhadap Al-Quran.
pertama, tanggungjawab kita Quran, of course, beriman. Beriman dengan Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Amana ar-rasul bima unzila ilayhi Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kita beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Beriman dengan Quran dan kitab-kitab yang lain juga. Kitab-kitab yang lain ni kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah selain daripada Quran, seperti Zabur, Taurat, Injil. Yang asli, tuan-tuan, bukan yang nowadays, kata orang Allah ni. Pasal bahagian nowadays ni bukan lagi asli. Dia tak jadi Injil, dia jadi Bible, dia jadi Gospel. Dia tak jadi Taurat, dia jadi, dia panggil lah Taurat, Torah. Tapi dia panggil Perjanjian Lama, dia panggil Talmud, dia panggil macam-macam nama dia panggil lah ni. Yang telah bercampur aduk dengan kalam manusia. Kalam pendeta mereka banyak punya lewengan dan banyak pendustaan dalam kitab-kitab tu yang ada pada hari ni. Injil yang ada pada Nabi Isa dulu, Injil tu kita beriman, tak pernah baca pun, beriman. Kita tolak. Kita tolak Injil, kita tolak Al-Quran. Pasal musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wal Injil. Quran tu dia saling membenarkan satu sama lain. Dia signifikan. Dia tak ada beza. Tambah beriman. Semua orang beriman Quran. Kata Quran tu mukjizat, satu huruf dia kewajikan, penyembuh penyakit luaran dalaman, wa yashfi lima fi sudur. Semua kita beriman. Pas. Second, tanggungjawab kita baca, membaca. Alhamdulillah, ramai baca dan boleh kita ramai baca. Dan boleh kata ramai juga bukan tak mau baca, tapi mungkin tak mampu tetap baca. Dan ini tinggal begitu saja. Let's say kita tak ramai yang baca lah, okay, baru dua. Maksud tiga kurang-kurang. Macam cerita Piramli juga tuan-tuan. Satu, banyak-banyak. Beriman Quran ramai. Orang Marbih pun beriman Quran kan? Oi, Marbih tu jangan mereka main tu. Nampak berhantu pergi main-main, berhina Nabi dia tengok. Dia beriman lawan lah. Apa dia nak mampu dia lah. Dia marah. Mana dia ada iman lagi. Cuma uli tak sembahyang, apa itu takut kali. Marbih. Dan kadang-kadang mak Marbih ni, tuan-tuan, mati di jalan yang lurus. Jalan lurus siratal mustaqim lah tu Syekh. Tu. Jalan kopiah macam tu. Straight kan. Jalan yang lurus. Mana yang tuan-tuan? Beriman, kemudian kita membaca. Yang kedua, dah jarang-jarang sikit dah baca. Dah lah. Tak baca pada. Generasi baby boomers ni kan, 90-an ke bawah, kita yakin jarang-jarang tak ada yang tak kenal huruf Quran. Tapi milenium ke atas ni kita sikit bimbang saja. Pasal penekanan untuk pembudayaan, pembacaan Al-Quran, pengajian Quran ni tak sehebat dulu. Lah ni kalau nak ngaji harap sekolah rendah, kafar gitu kan. Kita dulu tak nanti hari ni. Di rumah tu guru kita pergi. Malah belajar daripada, dan guru Al-Quran bersendirian banyak orang macam tu. Kadang-kadang jiran kita ya, orang kampung kita nak mengajar Al-Quran tu. Jadi kita walaupun bukan generasi milenium tu, tapi anak-anak kita yang main daripada zuriat keturunan kita adalah generasi itu. Tanggungjawab kita untuk memastikan mereka reti baca, reti belajar ilmu Quran dan menunaikan tanggungjawab yang lain. Tak menjawab. Macam mana kita kerah lepas sembahyang, kita mesti berkerah sungguh-sungguh juga supaya mereka menguasai ilmu Quran. Tak banyak pun sikit lah kita kata kan. Dua baca. Yang ketiga, jarang-jarang iaitu tadabbur. Tadabbur kau orang pun kau orang mana baca.
Apa makna tadabbur? Tadabbur ni satu baca, yang kedua memerhati makna. Bukan terjemahan, makna. Ma'anil Quran. Mana nak tengok makna tu, kena tengok tafsiran juga. Sebab tu saya selalu sure kepada keluarga-keluarga, kalau boleh setiap keluarga ada tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Dia bimbing kita bacaan itu dengan makna yang telah di-blend oleh para ulama ahli Quran ini terhadap dalam bahasa kita. Maknanya bukan literal ataupun harfiah, bukan harfiah, maknawiyah. Ya. Kita dalam Quran yang mana lancar dan tak lancar, benaran yang mana ada tak lancar. Baik. Antara orang yang lancar, orang yang tak lancar. Jadi pembacaan Al-Quran ni ada banyak kategori lah. Yang hafal, yang tahu makna, yang suara sedap, full package. Ada yang tak full package macam tu, dia mid package. Betul kan? Ada yang kurang lagi daripada tu lah. Namun dalam soal isu lancar, bukan semua orang lancar dia faham semua ni lah. Lancar ni maknanya baca tu smooth. Kan? Bashiril ladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin, sampai habis ayat tu. Mana dia lancar lah, tak ada sangkut, dia tak ada terhenti, tak ada mat yang terpanjang sikit. Dia panjangkan segitu sebab nak tengok ayat selepas tu. Mana tak lancar. Dari segi ganjaran, umumnya kedua-dua mendapat ganjaran. Umumnya dua-dua dapat ganjaran. Tak ada istilah baca betul dapat, tak cukup syarat tak dapat. Tak macam kita isi orang ni lengkap baru proses, tak lengkap kita tak proses. Baca Al-Quran ni dia tak macam tu. Kita baca lengkap dapat ganjaran yang hebat, istimewa, luar. Kita baca tak mencukupi macam tadi pun mendapat juga. Isu dari segi banyak ialah bergantung kepada nilai bacaan orang itu tadi. Pertama, kadang dia baca banyak tak banyak. Itu dia banyak tu. Banyak mana sama orang baca satu makro dengan orang baca satu surah. Ya. Namun ada di dalam hadis Nabi yang menyebutkan tentang isu lancar ni dari segi dua ganjaran dan satu ganjaran. Tapi nak ukur siapa banyak tu tak boleh juga bagi saya lah. Measurement ukuran dia tu. Cuma hadis tu kita dapat memahami bahawa ia adalah suatu galakan bagi orang yang tidak lancar ni supaya tidak upset, give up. Maka Nabi memberi saranan bahawa orang yang membaca Al-Quran dengan lancar dia mendapat satu kita kata kebajikan, berbanding dengan orang yang membaca dengan tidak lancar dia dapat dua kebajikan. Maka para ulama kata dua tu adalah pertama kerana baca, yang kedua usaha dia tu untuk nak membaca, kepayahan dia nak menyebut apa tu, maka diberi lebih. Sebab ada bahagian dalam amalan hidup kita tuan-tuan yang Allah Ta'ala ukur dia mengikut tahap kesukaran kita. Okey, orang yang main ke masjid naik motor dengan orang main masjid jalan kaki. Jalan kaki itu payah. Ganjarannya langkahan demi langkahan. Orang yang tak diuji dengan orang yang diuji, orang yang diuji mendapat ganjaran yang lebih berdasarkan tahap kesukaran dia menghadapi perkara itu. Betul. Perbezaan ini memang berlaku dalam apa jua kelompok, termasuk di kalangan Nabi dan Rasul. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah. Nabi pun standard mereka semua dilantik, tapi martabat di sisi Allah itu juga berbeza-beza. Faddalna ba'dahum, ada yang kami lebihkan satu sama lain. Minhum man kallama Allah, ada yang boleh bicara Allah.
Musa dia cakap Nabi lain tak boleh. Nabi Muhammad mengatasi itu. Sebenarnya begitu. Tapi kalaulah kita lancar, kita terus membaca, kita tak boleh dengki kepada orang ni pasal dia hari dapat doa ke apa kan. Orang yang doa tu pula adalah kerana iktisad dia dan juga pembacaan dia menjadi galakan kepada orang yang tidak lancar supaya dia juga terus membaca Al-Quran tanpa ada. Tapi dari segi umum semua dapat. Dan bergantung kepada banyak mana dia baca, kekerapan dia baca, pemahaman dia dalam pembacaan. Itulah ukuran yang tepat yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberi penilaian. Yang kurang macam itulah. Tuan yang perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran ini kitab mukjizat yang ada banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Tadabbur. Lah ni banyak dah saya tengok program-program masjid yang dia dah hala ke majlis Quran yang ada unsur tadabbur. Radio Suria FM tak silap saya, dia ada buat tadabbur, dia panggil semua ustaz. Tak buat atau ustaz dot good. Rasa-rasa macam dia. Ya. Saya masih ingat lagi lah suara tu. Dia baca lah, lepas tu dia terang dalam radio tu dalam selok tu 2 minit. Dia pun banyak bermanfaat juga. Dia punya rancangan tu radio. Kemudian di masjid pun banyak lah yang kelas tafsir Al-Quran yang mengajarkan kita untuk memahami tadabbur. Tuan-tuan, banyak sikit lambat tadabbur ni. Saya bukan bahasa kita. Orang Arab ni pun dia nak kena faham lah. Dia hanya faham terjemahan tu. Tuhan dah apa dia tak tahu. Tanazzalul malaikatu war ruh, dia tak tahu turunnya malaikat dan ruh. Tapi Allah tak abang ruh tu benda. Itu maksud dia tu. Orang yang tadabbur akan tahu ruh tu siapa. Jibril alaihi salam. Pendapat yang paling jumhur dalam surah Al-Qadr. Ada ayat Quran yang perlu ditafsir oleh ayat yang lain. Ayat lain turun tafsir ayat tu. Itu dia panggil tafsir Al-Quran bil Quran. Contoh, Siratal Mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus. Kita boleh abang, jalan tak mana jalan lurus? Jalan pergi Mekah lah, jalan pergi syurga. Ayat yang lain, Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itulah jalan lurus. Jalan yang diikuti oleh nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Menafsirkan al-mustaqim tadi. Dan Nabi jalan Allah Ta'ala. Ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh hadis, tafsir bil ma'thur. Seperti kita Imam As-Suyuti, Ad-Durr al-Manthur fi tafsir bil ma'thur. Banyak kitab kutub tafsir yang ada sekarang, tafsir bil ra'yi makhlutan bil athar. Tafsir dengan minda dan ilmu ahli tafsir itu, Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ar-Razi, Rashid Ridha, Kalam Mu'asir, Wahbah Zuhaili. Itu tafsir bil ra'yi yang makhlutan bil athar, bercampur dengan dalil-dalil. Jadi tadabbur ni satu seni, perlu ambil masa sikit. Tapi nikmat dia tuan-tuan lain macam rancak. Allah kata rancak. Seronok. Ada banyak cerita Quran ni tuan-tuan. Kalau kita nak cerita secara ringkas apa dia dalam Quran tu, pertama nak meluruskan sendi akidah. Qul huwallahu ahad. Habaq Tuhan nak betul lagu nak. Yang bangsa lain selain daripada Islam ni semua tak ada satu pun yang monoteism tuan-tuan. Yang Tuhan satu. Semua Tuhan tu ada banyak. Baik, Kristian beriman ke Allah. Yalah Allah dia tiga. Allah dia satu, tapi ada tiga sisi. Trinity.
taslis. Salah asal 3. Kalau suruh dia lukis dengan pen, dia akan lukis satu kan. Dia kata macam ni. Dia lukis satu segitiga triangle. Dia kata segitiga ni ada berapa? Satu ya. Tak satu ni dia ada berapa sisi? Ada 3. Tuhan lagu tu dia tak satu je. Tapi ada dalam akidah Islam syirik. Menyekutukan Allah ada pihak. Dan dia pun tak bagi Allah sebenarnya ada bagi father. Jadi nak tabayar Allah. Juga Allah kafir. Dia akan macam